Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'unal ummati wa farij anna humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada hamba-hambanya yang berjalan untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi petunjuk kepada kita untuk kita beribadah kepadanya melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuk jalan kepada kita bagaimana nak menjadi hamba kepada Allah, bagaimana ubudiyah yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi bersama dalam bicara ilmu kita hikam dan didoakan kepada semua yang bersama dengan ustaz pada malam ini berada di dalam rahmat Allah, berada di dalam kebaikan dan juga keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz ucapkan selamat datang kepada para jemaah di mana saja berada. Sama ada berada di Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak ataupun di Singapura ataupun di Thailand ataupun di mana saja berada. Mana yang mendengar kuliah ini didoakan agar mendapat kebaikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama dahulu, imam-imam dahulu, kalau dia mengarang kitab seperti Imam Al-Ghazali, dia akan mendoakan kepada orang yang membaca kitabnya dan orang yang belajar, orang yang mengajar. Maka demikianlah kita juga mendoakan kepada orang yang mendengar kuliah ini, moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Dan insya-Allah malam ini kita akan sambung pembacaan kitab hikam kita. Kita telah sampai pada muka surat 81. Muka surat 81. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam matan hikamnya, "Law annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada." Maksudnya, jikalau bahawasanya engkau tiada sampai kepada Allah melainkan kemudian daripada fana binasa segala kejahatan. Binasa segala kejahatan, yakni maksiat kepada Allah, dan hapus segala dakwamu, yakni mendakwa diri, sifat keakuan. Sifat keakuan, mendakwa diri, nascaya tiada sampai engkau kepadanya selama-lama, nascaya kamu tidak akan sampai kepada Allah selama-lamanya. Maka jalan yang pertama untuk kita berjalan kepada Allah, kita mesti cuba sedaya upaya atas jalan usaha, yakni kita memfanakkan, menghilangkan segala sifat-sifat yang keji yang ada pada diri kita. Maka segala kejahatan yang terdiri daripada dosa, yang terdiri daripada maksiat kepada Allah, ini jalannya. Dan dalam waktu yang sama juga menghapuskan segala dakwaan. Dakwaan ini yakni sifat keakuan, mendakwa, seperti mengatakan bahawa aku ini mempunyai ilmu, ataupun aku ini ada harta yang banyak, aku memiliki harta, aku memiliki ilmu, aku memiliki pengaruh, aku memiliki kuasa, aku berkuasa kan? Kan aku ni berkuasa, maka kan aku ada kuasa, kan aku ini kedudukan aku tinggi, merasa diri mulia, maka membuang dakwaan tadi. Maka ini antaranya. Maka sebenarnya
orang yang maknanya dia ini cuba menjauhkan diri daripada sifat yang tercela dan menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang terpuji, lalulah dengan perbuatan yang dia lakukan tadi, dia merasakan bahawa dia sampai kepada makrifat. Belum lagi, itu baru perjalanan dia. Baik, orang tadi mujahadah, maka mujahadah dia ini membinasakan sifat kejahatan, menghilangkan sifat kejahatan. Maka kena tinggalkan sifat jahat dia. Maka tinggal sifat jahatnya seperti apa? Seperti sombong, seperti maknanya suka berbangga-bangga, seperti merendahkan orang lain dan seumpamanya. Maka sifat-sifat yang keji yang seumpama ini, maka dibuang. Selepas daripada itu dibuangnya sifat ini, lalu dimasukkan dengan sifat-sifat yang tercela, yang terpuji. Dia pun menjadi orang yang ahli ibadat, kemudian seorang yang tawadhu', seorang yang zuhud dan seumpamanya. Maka dikatakan bahawa tidak sampai kepada Allah melainkan kecuali kemudian, yakni selepas daripada fana segala kejahatan, selepas dia menghilangkan segala sifat jahat dia dan menghapuskan segala dakwaan. Sifat jahat ni zahir, dakwaan dalam hati. Dakwaan dalam hati seperti merasa diri memiliki, memiliki dan seumpamanya, ataupun menghilangkan sifat ketuhanan seperti merasa dirinya mulia, dirinya kaya, dirinya berkuasa, dirinya memiliki. Dia buang sifat tadi, tidak ada dalam dirinya. Tiadalah sampai engkau kepadanya selama-lama kalau kamu tak buang tadi sifat keji, sifat keji tadi ataupun dakwaan tadi, kamu tidak akan sampai kepada Allah buat selama-lamanya, tidak akan sampai. Bermakna selagi mana ada sifat yang keji pada diri kita, maka selagi itulah kita tidak akan sampai kepada Allah. Kerana ia sifat yang lazim bagimu, tiada boleh tinggal daripadamu, tak boleh. Dia kata ini sifat yang ada pada kamu, sehingga kamu mesti menghilangkan sifat tadi. Maka tiada boleh tinggal daripadamu. Dan kenapa tidak boleh tinggal? Ini sifat yang sentiasa ada bagi orang yang suka mengikuti nafsu. Melainkan dengan menghilangkan wujudmu, menghilangkan ada wujud. Yakni ada sifat keakuan, aku memiliki, ataupun aku ada, wujud ni bermakna ada. Aku ada ilmu, aku ada harta, aku ada kuasa, contohnya aku ada kekuatan, maka hendaklah dibuang sifat-sifat tadi. Selagi mana manusia tadi tidak, selagi mana seseorang itu tidak membuang sifat-sifat itu, maka dia tidak akan sampai kepada Allah buat selama-lamanya. Maknanya dia tidak akan mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau engkau fikirkan nascaya engkau dapat segala kebajikanmu itu akan kejahatan, dan segala haqaiqmu itu dengan dakwaan. Maknanya kalau kamu renung akan diri kamu, kalau kamu muhasabah diri kamu tentang apa yang kamu lakukan, maknanya maka ketika itu kamu pun nampak bahawa kamu ni tidak ada apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Dan dikatakan bahawa dan jikalau engkau fikirkan nascaya engkau dapat segala kejahatanmu itu akan kebajikanmu itu akan kejahatan. Kalau direnung-renungkan segala amalan-amalan yang dilakukan, maka didapati bahawa amalan tadi ni tidak lagi sempurna, ataupun amalan yang kita lakukan tadi itu belum lagi melayakkan kita ini mendapat kebaikan. Maka amalan-amalan tadilah bila kita renung betul-betul, kita tak rasa kita sudah soleh. Cuba kita tengok Saidina Osman Ibn Affan. Saidina Osman Ibn Affan, dia baca Quran setiap hari, amal ibadat banyak, tetapi dia merasakan dia tidak ada amal.
Bahkan dia merasakan bahawa dia banyak maksiat, lalai kepada Allah Ta'ala. Sedangkan dia ahli ibadat, merasakan dirinya tidak ada apa, lalai banyak ibadat ini, dan melihat ibadatnya tidak sempurna, banyak lagi perlu perbaiki. Itulah sifat yang mulia. Tapi kalau merasakan ibadat dah comel dah, contohnya ibadat dah comel, ilmu pun dah banyak, dah rasa ilmu dah banyak, lepas tu mulalah Allah, apalah orang sana ini tak faham ilmu, contohnya. Jadi kita pun akan membawa kepada merendah-rendahkan orang lain. Maka ini membawa kepada sifat kecelaan. Sifat kecelaan. Sehinggalah seseorang tadi, dia ini melihat kebaikan dia itu bagaikan melihat kejahatan. Banyaknya dosa. Maknanya dia mengingatkan bahawa betapa lemahnya dia, betapa banyaknya dosa. Bahkan dia tidak melihat bahawa dia ini memiliki amal. Maka kerana tiap-tiap satu itu kembali kepada sifatmu, yang demikian itu kehendak jauhmu dalam tiap-tiap hal daripada Tuhanmu. Kerana setiap sesuatu itu datang daripada sifat kamu. Jadi apa-apa yang kita rasa kita memiliki itu sifat yang keji, yang tidak patut ada bagi orang yang nak mencari jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begini, seorang hamba yang inginkan sampai kepada Allah ataupun ingin mencapai makrifat kepada Allah, dia mestilah menghapuskan segala sifat-sifat mazmumah yang terlebih dahulu. Hapuskan sifat-sifat yang terkeji terlebih dahulu. Selepas selain daripada itu juga, di samping itu juga, dia kena memutuskan pergantungan selain daripada Allah. Dia memutuskan, maknanya pergantungan selain daripada Allah. Maka dia melihat tiada yang berkuasa kecuali Allah, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang menyembuhkan penyakitnya kecuali Allah. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Jadi ketika mana dia makan obat, ketika mana dia berusaha dia dapat sembuh, dia lebih melihat Allah lah yang menyembuhkan. Maka segala makhluk itu dia tidak lagi bergantung kepada makhluk, hanya melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada seorang hamba Allah yang tidak ingin sampai kepada Allah kecuali melalui jalan ibadah. Mesti melalui jalan ibadah. Maka dikatakan bahawa jalan ibadah dengan cara macam mana? Dengan cara menjauhkan sifat yang tercela, menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Yang terpuji. Maka ini membawa jalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan lagi, dan kata setengah mereka itu bahawa tiadalah sah hilang barang yang ada ia tabiat dalam kejadiannya, dan hanya sahaja hamba memelihara amal pada segala sifat yang jahat, maka bahawasanya barang yang dalam asal kejadian itu muhalun, bahawa hilang ia, melainkan dengan adamu zat, tiada zat dia. Baik, dikatakan bahawa tiada sah seorang tadi dalam dia melakukan perjalanan ibadah kepada Allah, sehinggalah seseorang tadi merasakan bahawa dia ini tidak ada amal, merasakan bahawa dia ini tidak ada amal, dan dia menyedari akan sifat kejadian dia. Apa sifat kejadian dia? Kita dah bicara dahulu, yakni sifat kejadian dia ini duduk di dalam fakir. Yang pertama, fakir. Apa makna fakir? Yakni berhajat kepada Allah, ataupun tiada fakir, tiada memiliki apa-apa. Yang kedua, hina. Hina dia, tiada merasa mulia di hadapan Allah. Yang ketiga dia ini daif. Daif ni maknanya lemah. Lemah, dalam keadaan lemah. Maknanya ini sifat-sifat dia. Maka ketika mana dia meletakkan pada dirinya sifat dia tadi, meletakkan dalam dirinya sifat-sifat yang seumpamanya sifat kehambaan. Sifat kehambaan,
lemah, fakir, hina, lagi dia dhaif. Maknanya dalam keadaan tiada memiliki apa-apa, maka ini menunjukkan bahawa seseorang tadi maknanya dia telah menghilangkan sifat-sifat yang keji yang ada pada dirinya. Jadi apabila hilanglah sifat tadi, barulah dikatakan bahawa seseorang tadi telah kembali kepada asal kejadian dia. Lama ni tak balik pada asal kejadian. Selama ni berasa hebat, berasa gagah, dia tak balik pada asal kejadian dia. Jadi asal kejadian ni gitu, dhaif, lemah, fakir, tak ada apa-apa. Tetapi oleh kerana bila dia sudah melalui jalan sesuatu nikmat yang Allah beri, maka hilang sifat kejadian dia, sifat asal dia. Sifat dhaif hilang, sifat fakir yang ada pada diri dia hilang dan seumpamanya. Maka dikatakan bahawa seorang tadi tidak akan sampai perjalanan ibadahnya kepada Allah Ta'ala sehinggalah dia kena kembali kepada sifat kejadian dia. Kembali kepada sifat kejadian dia. Dan dia juga kena menyedari hak-hak Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala mempunyai kekuatan, kemegahan, kekayaan dan kekuasaan. Maka selepas dia ini berjaya menghilangkan sifat-sifat yang seumpama itu, maka ini jalan untuk dia mendapat makrifat kepada Allah. Jadi selagi mana tidak kembali kepada sifat kejadian, lagi itulah dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa itu melainkan dengan adamul zat, melainkan dengan maknanya kita ni satu zat yang tiada. Zat yang tiada bermakna satu zat yang kita tidak ada apa-apa pun. Selagi mana kita merasa ada, memiliki apa, sesuatu memiliki apa ada, maka seseorang itu tidak akan sampai kepada Allah. Jadi yang pertama kita kena faham apa? Perjalanan dia mesti membinasakan sifat yang keji. Itu yang pertama, maknanya membinasakan sifat yang keji yang ada pada dirinya. Yang kedua, menghilangkan segala dakwaan. Dakwaan memiliki supaya dia kembali kepada asal kejadian dia tadi. Kemudian dikatakan lagi, walakin idza arada an yusilaka ilahi satara wasfika biwasfihi wa ghatta na'taka bina'tihi. Dan tetapi apabila dikhendaki Allah menyampaikan akan dikau kepadanya, baik apabila Allah nak menyampaikan kamu kepada dia, kepada Allah Ta'ala, Allah memilih kamu, nescaya ditutupinya sifatmu yang jahat dengan sifatmu yang baik. Dengan sifatnya sifat Allah. Allah tutup sifat kamu yang jahat dengan sifat Allah yang baik. Dengan sifat Allah Ta'ala yang baik. Dan ditudunginya na'atmu. Apa makna na'at? Sifat juga. Na'at tu bahasa Arab. Ditutupinya, ditudungi na'atmu, sifatmu yang fana dengan sifatmu yang baqa. Maka ditutupi sifat kamu yang fana tadi dengan sifat Allah yang baqa. Gitu. Dengan arti kata, bila Allah nak memilih seseorang tadi menjadi orang yang mencapai makrifat. Baik. Kemudian untuk sebenarnya kata para ulama, setelah kita berusaha buangkan segala sifat jahat kita, sifat jahat kita maknanya berusaha menghilangkan sifat jahat kita dan juga menghilangkan segala dakwaan sifat keakuan yang ada di dalam diri kita tadi, maka itu jalan, itu dipanggil jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Apabila seorang tadi dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menghilangkan sifat yang keji tadi melalui contoh
melalui dengan jalan memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Dia pun banyak berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pun banyak berselawat Nabi. Dia pun banyak maknanya membaca Al-Quran. Maka dengan jalan mujahadah, melazimi ibadat-ibadat, dan dia pun mendekatkan diri dengan ibadat-ibadat sunat. Dalam waktu yang sama dia meninggalkan maksiat. Maka itu antara sebab seseorang itu mendapat makrifat Allah. Lalulah bila dia mendapat makrifat Allah Ta'ala ini, bila dapat makrifat Allah Ta'ala, lalu dia menyangka bahawa dia mencapai makrifat dengan sebab mujahadah dia. Mujahadah dia kepada Allah. Dia mendapat makrifat dengan sebab ibadah dia. Maka bukan sangkaan dia tadi, yang mana dia mencapai makrifat dengan sebab ibadah, dengan sebab mujahadah, itu sebenarnya bukan dengan sebab itu dia mencapai makrifat pada Allah. Bukan dengan sebab itu dia mencapai makrifat pada Allah. Habis itu dengan sebab apa dia mencapai makrifat pada Allah? Adalah dengan sebab Allah yang memberi makrifat pada dia. Allah lah yang memberi makrifat kepada dia. Bukan dengan sebab dia itu bermujahadah. Dia itu bermujahadah, bukan. Tetapi dengan sebab apa? Dengan sebab Allah lah yang memberi kepada dia untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita faham apa dia makrifat ini pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau macam itu, dia perlu ke mujahadah lah, maknanya membinasakan sifat-sifat keji. Ya, kena. Hanya kata ulama sufi, mujahadah hanya sebagai tanda sidik benar dia kepada Allah dalam mencari makrifat. Benar sebagai tanda saja dia ini benar dengan Allah dalam mencari makrifat. Akan tetapi dia dapat makrifat bukan dengan sebab ibadat itu. Bukan dengan sebab ibadat. Walaupun dia cuba usaha banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sembahyang sunat, lalu dia diberi oleh Allah Ta'ala makrifat, maka dia mencapai makrifat adalah disebabkan Allah memberi dia makrifat. Maka di sini kita faham, boleh ke orang itu mencapai makrifat tanpa ibadat? Boleh. Allah boleh memberi. Ada satu orang wanita hanya memberi air kepada seekor anjing, lalu Allah memberi makrifat pada dia. Maknanya dia memberi air kepada anjing, lalu Allah Ta'ala beri makrifat kepada dia. Maka dalam keadaan macam itu dipahami, seseorang tadi begitulah juga tidak masuk syurga seseorang tadi dengan sebab ibadat. Tidak masuk syurga seseorang tadi dengan sebab ibadat. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat bahawa seseorang itu tidak boleh masuk syurga dengan ibadat. Sahabat bertanya pada Rasulullah, termasuk kamu ke ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya, termasuk aku. Termasuk aku. Hingga kecuali orang-orang yang diberi rahmat kepada Allah. Maka di sini kita faham apa dia? Allah lah yang memberi makrifat kepada seseorang tadi. Bagaimana cara Allah Ta'ala memberi makrifat? Allah Ta'ala tutupkan sifat dia. Allah Ta'ala tutupkan sifat dia dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditutupkan dengan sifat dia. Sifat hamba tadi dengan sifat Allah Ta'ala. Maka tiap-tiap naat, yakni tiap-tiap sifat daripada segala sifat, ataupun sifat daripada segala sifat, apabila dihadapkan hak Allah Ta'ala atasnya dengan berbetulan daripada segala asma' dan segala sifat, nescaya hapuslah wujudmu di dalam wujudnya.
Dengan cara macam mana? Dengan cara apabila seseorang itu memandang akan sifat Allah di sebalik sifat yang ada pada dirinya. Dia tidak ada kuasa, tetapi sebenarnya kuasa Allah. Dia melihat begitu. Maka Allah meletakkan di dalam hati seseorang tadi sehingga dia tidak melihat sifatnya, dia melihat sifat dia. Dan Allah letakkan dia melihat sifat kehambaan sehingga dia pada dirinya dia melihat sifat kehambaan, dan pada Allah dia melihat sifat ketuhanan. Maknanya dia melihat adanya sifat ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam asma Allah, di dalam af'al Allah. Maka begitulah orang-orang yang diberi makrifat oleh Allah taala. Okey, baik, contoh orang yang mencapai makrifat. Ini contoh orang yang mencapai makrifat. Ketika mana dia ini ditimpa musibah. Dia timpa musibah. Ketika mana dia timpa musibah, dia tidak melihat kepada musibah itu, tetapi dia melihat kepada Allah yang memberi musibah kepada dia, dan dia melihat di sebalik musibah tadi. Dengan sebab musibah inilah dia dapat jalan rahmat Allah. Dengan sebab musibah inilah dia mendapat jalan keampunan Allah. Dengan sebab musibah inilah dia mendapat pahala daripada Allah. Dengan sebab musibah inilah dia akan menjadi hamba kepada Allah. Maka orang-orang yang mencapai makrifat, ketika mana dia ditimpa musibah, dia tidak merasa terlalu bersedih, tetapi setengahnya dia orang merasa bersyukur dengan musibah. Ini orang yang mencapai makrifat. Mencapai makrifat. Orang yang tidak mencapai makrifat, dia bersedih sampai membawa kepada putus asa. Kenapa membawa pada putus asa? Sebab dia tidak melihat di sebalik musibah tadi. Itu sebagai contoh saja. Baik. Maka raiblah engkau di dalam syuhud, di dalam memandang engkau dengan syuhudnya, dengan syuhud Allah Ta'ala. Tinggallah kamu raib, hilang pandangan kamu kerana memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada syuhud Allah, yakni syuhud sifat-sifat Allah. Jadi dikatakan bahawa apabila seseorang tadi Allah Ta'ala nak beri makrifat kepada dia, dia sudah tidak melihat sifat dirinya. Itu nak bagi tahu. Dia sudah tidak melihat sifat, kecuali dia melihat itu semua daripada Allah. Ketika mana dia alim, contoh saja, dia diberi ilmu, maka dia melihat itu ilmu Allah. Ketika mana saja dia ini maknanya diberi kekayaan, dia melihat itu kekayaan Allah. Dirinya dia tetap pegang dengan sifat dia. Dia hina, dia hamba, dia doa, dia tiada apa-apa. Dia fakir. Ini jalan orang yang Allah tutup sifat dia. Dia melihat sifat Allah. Melihat sifat Allah. Jadi dengan sifat Allah menenggelamkan sifat dia. Janganlah sifat dia menenggelamkan sifat Allah. Sifat Allah maha mulia. Tiba-tiba dia rasa dirinya mulia, maka dia lupa yang maha mulia itu Allah. Itu sifat dia menenggelamkan sifat Allah. Sedangkan orang-orang yang ahli makrifat, sifat Allah lah menenggelamkan dalam dirinya. Itu sebagai contoh. Sebagai contoh. Maka kata ulama lagi, setelah seseorang itu beribadah kepada Allah, bila dia beribadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah pun memberi dia makrifat. Makrifat ini kata ulama, dia ada syurga di atas dunia. Kerana sebenarnya tidak ada syurga yang maknanya yang awal dicapai. Kalau kamu mau mencari syurga di dunia, maka carilah makrifat kepada Allah. Maka makrifat kepada Allah merupakan syurga di atas muka dunia. Baik. Apabila seorang tadi dipilih oleh Allah, Allah tutupkan sifat dia. Dengan sifat Allah kepada, maknanya menggelamkan sifat Allah Ta'ala dalam diri dia tadi. Sehingga dia melihat segala-galanya datang daripada Allah Ta'ala.
Ini berlaku setelah apa? Setelah dia membuang segala sifat keji dan setelah dia menghilangkan segala dakwaan diri. Lalulah Allah Ta'ala mencapaikan makrifat. Maka kata ulama, orang sebenarnya mencapai makrifat bukan dengan sebab itu. Bukan dengan sebab dia ini mujahadah tadi, dengan banyak zikir, banyak baca Quran sebagai contoh. Banyak sembahyang sunat, zikir, baca Quran, sunat. Ini dipanggil jalan mujahadah antaranya. Akibat dari kesan daripada itu, dia dapat menghilangkan segala kotoran-kotoran dalam hati dia. Lalu setelah kotoran dalam hati tadi dibersihkan dengan mujahadah tadi, lalulah dengan kuatnya mujahadah tadi Allah mencapai makrifat kepada dia. Bila Allah memberi makrifat kepada dia tadi, lalu dia tengok, ini sebab aku beribadatlah. Tidak. Allah sebenarnya memberi kepada dia jalan makrifat adalah dengan sebab, antaranya dengan sebab 3. Yang pertama apa? Yang pertama dia panggil maghfirah, dengan sebab keampunan Allah. Jalan dia nak dapat makrifat, jalan pertama, jalan dia kena mendapat keampunan Allah. Jadi keampunan Allah Ta'ala itu dengan jalan mujahadah. Jadi mujahadah ini sebagai sidik, benar jujur dia ini nak mencari Allah, dan juga sebagai sebab mendapat 3. Apa dia? Yang pertama maghfirah. Apa makna maghfirah? Adalah keampunan Allah. Jadi ibadat-ibadat ini sebenarnya membawa pada keampunan Allah. Orang duduk dalam majlis ilmu, dia kata saya nak beristighfar ke, saya nak belajar ni sebab saya banyak dosa. Sebenarnya kalau dia duduk di dalam majlis ilmu, itu jalan dia diampunkan dosa. Dia pergi ke masjid, setiap langkah dinaikkan darjat, dihapuskan dosa. Maka jalan dia buat kebajikan itu, dia menyebabkan dia mendapat maghfirah Allah. Bila dia mendapat maghfirah Allah Ta'ala, dia akan dapat yang kedua, mahabbah Allah. Mahabbatullah, Allah kasih kepada dia. Bagaimana kita nak jadi orang Allah Ta'ala kasih kepada kita? Nabi SAW bersabda, La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu allati yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Nabi SAW bersabda, maka sentiasalah hamba-Ku itu mendekatkan diri kepada Aku. Mendekatkan diri kepada Aku, yakni kepada Allah, dengan ibadat-ibadat sunat. Dengan ibadat sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepada dia. Jadi yang pertama, jalan makrifat ni, kita nak dapat makrifat, dia kena lalu dengan jalan mujahadah dulu. Mujahadah, baca Quran, berzikir dan seumpamanya. Baca Quran, banyak berzikir, banyak hadir majlis ilmu, banyak ibadat sunat, puasa sunat dan seumpamanya. Jalan-jalan ibadat yang banyak tadi, sehingga tercabut dia mendakwa dirinya dan menghilangkan segala sifat-sifat cela. Lalulah membawa dia ke yang pertama, keampunan. Keampunan inilah jalan yang menyebabkan dia dapat makrifat. Yang kedua, jalan Allah cinta kepadanya, hatta uhibbahu, katanya Allah dalam hadis kursi ini, sehingga aku, kata Allah, mencintai dia. Sebab apa? Yataqarrabu ilayya bin nawafil, kerana dia mendekatkan diri kepada aku dengan ibadat sunat, sehinggalah aku cinta kepada dia. Apabila cinta kepada dia tadi, Allah Ta'ala jadikan dia apa? Maknanya jadikan dia kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih, sehinggalah menjadikan akulah pandangannya yang dia melihat, akulah pendengarannya yang dia mendengar. Apa maknanya? Maknanya Allah jaga dia, pandangan dia, pendengarannya Allah Ta'ala jaga. Wa yadahu allati yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha, maka jadilah tangan dia, aku jadi tangannya yang dia berpegang, aku menjadi kakinya yang dia berjalan. Maknanya anggotanya akan dipelihara oleh Allah Ta'ala, sebab Allah sudah kasih kepada dia.
Selepas dah dapat keampunan, yang pertama maghfirah, yang kedua mahabbah, yang ketiga rahmah, baru mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa seseorang tadi mencapai rahmat Allah Ta'ala adalah dengan sebab apa? Dengan sebab dia dipilih oleh Allah, melalui jalan dia bersungguh-sungguh. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh berjalan kepada Allah Ta'ala, nascaya kata Allah, aku tunjuk jalannya. Maka bersungguh-sungguh itu jalan apa? Jalan mujahadah kepada Allah. Tapi bila mujahadah, dia dapat makrifat. Mendapat makrifat bukan dengan sebab mujahadah kamu, tetapi mendapat makrifat adalah dengan sebab Allah yang memberi kepada kamu, sehingga Allah menutupkan sifat cela kamu, ataupun Allah menenggelamkan sifat Allah terhadap pada diri seseorang tadi. Barulah dia nampak semuanya daripada Allah Ta'ala. Itu perjalanan dia. Apakah maksud makrifat? Ustaz tak tahu, sebelum ni ada soalan-soalan yang lain, takut tak terpandang. Apakah maksud makrifat? Makrifat itu sudah kita bicara dahulu secara ringkas untuk malam ini. Makrifat itu adalah seseorang itu merasakan dirinya benar-benar bertauhid kepada Allah. Ini secara umum. Ini secara umum. Makrifat secara umum, dia merasakan dirinya bertauhid kepada Allah, dan dia merasakan bahawa maknanya merasakan bahawa dirinya itu benar-benar memahami segala apa yang Allah Ta'ala maknanya tajallikan di dalam af'al Allah, sifat Allah dan seumpamanya. Tetapi katanya makrifat di sini makrifat inda sufiyah, makrifat di sisi ahli-ahli sufi. Di sisi ahli-ahli sufi ialah mereka itu mengenal akan sifat ketuhanan, mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat ketuhanannya. Dengan arti kata seseorang tadi menanamkan di dalam hatinya bahawa dia ini benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun dikatakan lagi makrifat seseorang itu ialah dia menyedari akan sifat dirinya, dan menyedari akan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ini asal, ini secara secara umum saja, bukan secara detail lagi ya. Secara detail kita akan bicara lagi tentang makrifat akan datang insya-Allah. Sebab takut nak baca ni panjang lagi, kita sambung semula. Jadi sekurang-kurangnya seseorang tadi dapat merasakan sifat tadi, rububiyah, sifat ketuhanan ada 4. Maha kaya, maha mulia, maha berkuasa, dan maha kuat. Itu di antara sifat ketuhanan. Baik. Dan dikatakan lagi, kita sambung sikit lagi. Dan maka barang siapa dihadapkan dengan asma' jalalah, dengan nama Allah yang maha tinggi, nasai karamlah ia di dalam lau infirad. Maka apabila sahaja dia ini telah hadapkan dengan nama Allah, maknanya dia telah tenggelam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan bila telah tenggelam dengan Allah Ta'ala, maka ia karamlah ia di dalam lau infirad dengan hak Allah Ta'ala, di atas nikmat tafridul haqqi, maka tiadalah tinggal baginya khabar dan juga tiada asar. Apabila seseorang tadi sudah tenggelam dengan kalimah Allah, sehingga setelah dia berzikir sebanyak-banyak dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga tidak ada yang lain, hanya Allah Ta'ala, sehinggalah dalam hatinya tadi tenggelam dengan Allah. Bila tenggelam dengan Allah Ta'ala, ketika itu dia melihat segalanya dalam sifat Allah Ta'ala, maka ketika itu dia telah ketika itu tenggelamlah dia
dengan segala sifat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak ada lagi kesan kepada makhluk. Tidak ada kesan pada makhluk. Maknanya apa? Maknanya kalau dia melihat kepada gunung ganang semua, dia hanya melihat itu semua daripada Allah. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa. Sebagai contohnya kita melihat bahawa apabila saja seseorang itu melakukan amal ibadat, ketika mana dia melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, maka dia melihat bahawa yang membolehkan dia melakukan amal ibadat itu Allah. Dia tetap merasakan dia tetap merasakan dia ini hina, dia tetap merasakan dia dhaif, dan dia tetap merasakan dia tidak ada apa-apa. Tetapi ketika mana dia sembahyang, sebagai contoh, dia boleh sembahyang hatta dia boleh sembahyang 1000 rakaat seperti Imam Abu Hanifah, seperti Ali Zainal Abidin. Walaupun dia boleh sembahyang banyak rakaat, baca Quran sekali satu minggu khatam Quran, tetapi dia melihat bahawa itu adalah af'al Allah, bukan daripada perbuatan dia. Dia tetap pegang bahawa dia tidak ada amal. Sebab apa? Dia sudah duduk dalam infirad. Dia duduk dalam, dia ini maknanya duduk di dalam maknanya atas dirinya tu kosong, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah. Maknanya. Lalulah dikatakan bahawa sehingga tidak ada lagi terkesan dengan makhluk. Tidak ada lagi terkesan dengan makhluk. Maknanya, baik gini contoh. Ketika mana orang itu mendapat kemuliaan. Contohnya, apa, tuan guru lah seorang. Orang pun kata, wahai tuan guru, orang pun panggil lah seseorang tadi tuan guru. Bukan kita lah, mana panggil seorang tadi tuan guru. Orang pun muliakan dia. Dia pergi mana-mana orang sambut dia. Lepas pada tu dia pergi mana-mana orang pun maknanya ikut kata dia. Maka ketika itu dia mendapat kemuliaan. Orang pun sanjung dia, orang sanjung dia, pergi mana-mana orang puji dia. Orang puji dia, orang buat sambutan kepada dia. Bermakna apa? Dia telah mendapat kemuliaan. Macam mana dia dapat kemuliaan? Dengan cara orang memberi kemuliaan kepada dia. Ketika dia mendapat kemuliaan tadi, tuan guru orang panggil dia. Lepas pada orang pun panggil dia dengan panggilan-panggilan yang hebat. Ketika itu dia tenggelam, mengatakan, meletakkan di dalam hati, dia tidak ada mulia. Yang mulia itu Allah. Allah yang memberi kemuliaan, tetapi yang mulia itu Allah. Maknanya tidak ada pun pada dirinya. Ini di antara jalan seseorang tadi, yang mana apabila sahaja dia ini maknanya diberi kepada Allah Ta'ala makrifat, maka tidak ada lagi kesan pada dirinya. Bagilah kemuliaan kepada dia, tak ada apa-apa. Bagilah kekayaan kepada dia, tidak ada apa-apa. Bagilah sanjungan besar macam mana, semua tidak ada apa. Kerana apa? Dia sudah melihat semuanya itu daripada Allah. Dan bagaimana dia dapat kemuliaan itu? Dia dapat kemuliaan itu adalah melalui mujahadah. Mujahadah, lalu Allah Ta'ala beri makrifat. Bila dia Allah memberi makrifat, maka dia hanya memandang bahawa itu datang daripada Allah. Baik, sebagai contoh tadi, maknanya orang-orang yang mencapai makrifat, dia duduk dalam sifat kehambaan. Sampai bila-bila pun dia duduk dalam sifat kehambaan. Maknanya, selagi mana kita ini tidak menghilangkan sifat kita tidak menghilangkan sifat-sifat yang keji, tidak memakai sifat kehambaan, selagi itulah kita tidak akan sampai kepada Allah. Selagi itu kita tidak mencapai makrifat. Jadi ingat kepada orang yang ada ilmu, jangan merasa dirinya ada ilmu. Tenggelamkan sifat Allah Ta'ala dalam dirinya. Yang ada ilmu itu Allah. Siapa yang ada kekayaan, tenggelamkan sifat kekayaan itu milik Allah, bukan miliknya. Yang ada kuasa, tenggelamkan sifat kuasa Allah Ta'ala, bukan kuasa dia. Kalau dia merasa dia berkuasa,
maka dia memakai sifat ketuhanan, maka ketika itu dia tidak akan sampai kepada Allah sampai bila-bila pun. Sampai bila-bila. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata orang alim ini hijab dia tebal. Kenapa orang alim ni hijab dia tebal? Orang alim ni payah nak sampai pada Allah. Kenapa orang alim ni payah nak sampai pada Allah dan hijab dia tebal? Kerana kadang-kadang dia tak boleh nak buang sifat dia memiliki ilmu tu. Sebenarnya hakikatnya dia tak ada ilmu, tapi dia menyebabkan dia terhijab, terdinding, tak sapa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perjalanan seseorang tadi nak sampai kepada Allah, maka keaiban-keaiban diri dia kena buang sehingga tidak ada di dalam dirinya, yang ada hanya Allah, sehingga tidak terkesan dengan apa yang ada. Tidak terkesan dengan khabar. Apa pada tidak terkesan dengan khabar? Kamu ni orang alim, kamu ni hebat, kamu ni apa lagi nak kata? Kamu ni, kalau orang kata, oh ustaz ni alim, ustaz ni soleh, orang ni hebat, pengkhabaran itu tak terkesan dalam hati dia. Dia tak terkesan dalam hati dia. Kemudian maknanya dia memiliki ilmu, dia memiliki harta, dia memiliki pangkat. Harta, ilmu, pangkat tidak terkesan. Ini antara sebab orang itu mendapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung lagi. Barang siapa dihadapkan dengan asma' rahmannya, sifat rahman Allah Ta'ala, nescaya takluk ia pada wujud rahmaniyah. Apabila Allah Ta'ala menunjukkan sifat rahmatnya, rahman dia. Rahman ini maknanya Allah memberi nikmat kepada hamba dengan sifat rahman tadi. Dengan sifat rahman, Allah memberi nikmat kepada hamba, tak kira orang beriman tak beriman, Allah Ta'ala beri nikmat kepada hambanya. Nescaya takluk ia pada wujud rahmaniyah. Dia takluk kepada sifat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab tu bila dia dapat sesuatu nikmat, contohnya dapat rezeki lah, harta, maka dia melihat ini sifat rahman Allah, sifat kasih sayang Allah. Dia melihat begitu. Dan berlakulah fikirnya daripada segala alam yang hisiah itu, padahal berdirinya serta syukur. Jadi bila dia tengok dia dapat nikmat, bila dia dapat nikmat, contohnya begini. Contohnya dia dapat harta lah, contohnya dia dapat harta. Dia dapat harta ni, dia berniaga, harta dia pun jadi banyak. Harta jadi banyak, maka ketika itu dia melihat yang memberi dia harta banyak itulah sifat Allah, adalah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Maka dia tenggelam dengan sifat Allah. Bahawa Allah Ta'ala ini Maha baik, beri maknanya dia ini memberi nikmat yang banyak pada dia tadi. Maka dia tengok dari segi alam hisiah yang zahir. Hisiah ni zahir, tetapi maknanya dia tahu ini datang daripada Allah, lalu dia bersyukur dengan segala nikmat Allah. Maknanya barang siapa yang mengenal diri, maka dia mengenal Allah. Ini panjang perbahasan dia, tapi kita dah baca dah dulu, tapi rekah sajalah. Ada ulama kata yang kenal diri, dia kenal dirinya hamba, dia tahu dirinya Allah. Ada yang mengatakan siapa yang mengenal dirinya, iaitu dia tahu dirinya ini nafsu. Dia kenal man arafa rabban nafsahu, siapa kenal dirinya, iaitu siapa yang mengenal nafsu dia. Ada yang mengatakan siapa yang mengenal nafsu dia. Adakah nafsu dia nafsu ni nafsu amarah. Ada yang mengatakan man arafa nafsahu, siapa yang mengenal asal kejadian dia tadi. Asal kejadian dia, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ada perbahasan dia yang telah kita bahas dahulu, tetapi itu antaranya. Maka apabila seseorang, kita sambung balik, apabila seseorang tadi, bilalah dia melihat nikmat Allah bagi pada dia, hartalah, susah kita bagi contohnya harta. Bagi harta, Allah bagi harta, kita tengok ini sifat kasih sayang Allah. Maka dia walaupun zahir dia dapat harta, dia telah melihat ini sifat kasih sayang Allah, lalu dia melalui jalan bersyukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa dihadapkan dengan namanya yang Rahim,
Nama Allah Ta'ala yang bersifat Rahim. Sifat Rahim ini Allah Ta'ala beri kepada orang yang beriman. Seperti Allah Ta'ala beri pahala, seperti Allah Ta'ala beri iman, seperti Allah Ta'ala beri ilmu, seperti Allah Ta'ala beri ibadah kepada dia. Maka dia tanamkan ia adalah daripada takluk sifat Rahmaniyah. Ini sifat Allah yang Maha Penyayang. Yang beri kepada dia nikmat. Yang beri kepada dia nikmat. Bukan daripada sifat, bukan daripada maknanya yang ada pada diri dia, tetapi datang daripada Allah Ta'ala, hingga tiada mendatangkan atas segalanya hajat daripada yang lainnya, dan demikianlah hingga kepada akhir segala asma'nya. Begitulah dia apabila saja dia dapat, bila dia dapat segala nikmat, dia akan kembali kepada Allah. Ini sifat Rahim Allah, ini sifat kasih sayang Allah Ta'ala. Bila dia kena ujian, ini sifat Qahar Allah Ta'ala. Maknanya bila dia mendapat nikmat, ini sifat Allah Ta'ala yang syakur, yang Razzaq, ini sifat Razzaq Allah Ta'ala. Jadi setiap apa yang dia dapat, dia akan melihat sifat Allah. Hari ini dia dapat rezeki. Rezeki ni daripada mana? Daripada Allah yang Maha Razzaq, yang memberi rezeki. Maknanya lepas pada tu apa dia? Dia pun maknanya dia pun diberi kekuasaan. Dia melihat ini sifat Allah yang Maha berkuasa. Ini Allah, ini daripada sifat kuasa Allah Ta'ala. Maka segala-galanya yang dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ini di antara sifat-sifat orang yang mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya dikatakan segala asma Allah Ta'ala itu sekaliannya bagi ta'aluk, melainkan ismu jalalah, iaitu nama Allah Ta'ala, iaitu nama Allah. Maka bahawasanya ia bagi ta'aluk, maka ketahui olehmu demikian itu, sekira-kirakan olehmu akan dia, dan tuntut olehmu akan kurniaan daripada Allah di dalam ilmunya, di dalam ilmu dan amal dan hal. Maka tiada jalan kepada tahqiq demikian itu, melainkan dengan terbuka kurnia. Maka apabila telah terbuka bagimu daripadanya kurnia, maka mudahlah atasmu jalan dan ditunjuk engkau bagi segala tahqiq. Baik, apabila seseorang tadi telah melihat akan segala sifat Allah, yang dia lihat semua sifat Allah, dia dapat ilmu-ilmu Allah, dia ada kekayaan-kekayaan Allah, dia ada kuasa-kuasa Allah, dia ada dia ada apa-apa semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini semua dia kembali kepada Allah Ta'ala. Adapun kalimah Allah itu merangkumi semua. Adapun dia dapat rezeki daripada Allah yang Razzaq, yang memberi rezeki kepadanya. Maka perkara itu semua dia akan, sehinggalah maknanya dia tenggelam dengan Allah Ta'ala. Itu dia dapati dengan tiga, iaitu yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal, yang ketiga dengan hal. Hal ini yakni dengan keadaan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Jadi dengan yang pertama dengan ilmu. Bila dapat ilmu, dia pun beramal dengan ilmu. Setelah dia dapat beramal ilmu, dia dapat hal. Hal ini kita kata kesan daripada dia beramal dengan ilmu. Seperti apa? Seperti takwa contohnya. Seperti apa lagi? Seperti ikhlas dan seumpamanya. Maka dengan dia ikhlas dalam amal, bersungguh dengan amal, sehingga Allah Ta'ala mencapaikan dia itu makrifat. Namun makrifat itu dia dapat dengan pilihan Allah, bukan dengan amal dia. Hanya amal adalah jalan saja untuk mendapat makrifat kepada Allah. Maka disampaikannya engkau kepadanya dengan sesuatu yang daripadanya kepadamu, daripada fadalnya dan ihsanmu. Kamu mencapai makrifat, Allah Ta'ala sampaikan kamu kepada dia. Sampailah seorang tadi kepada Allah, sehingga menjadi wali Allah. Tapi melalui apa? Melalui Allah, bukan melalui kamu. Melalui apa? Melalui kelebihan Allah. Melalui satu kelebihan Allah. Yang kedua, ihsan, kasih sayang Allah Ta'ala.
Tiada dengan sesuatu daripadamu, tak ada bukan daripada kamu. Walaupun dia kata tadi dengan amal, dengan ilmu, dengan ahwal, dengan hal, tapi hakikatnya bukan itu. Kamu sampai kepada Allah dengan Allah yang menyampaikan kepada kamu. Tiada dengan sesuatu daripadamu kepadanya daripada segala ilmu, amal dan hal. Bukan kerana ilmu kamu sampai pada Allah. Bukan kerana amal ibadat kamu sampai pada Allah. Bukan kerana keadaan kamu, ahwal kamu, hal kamu, ataupun maqam yang Allah Ta'ala beri pada kamu. Bukan itu. Tetapi sebenarnya yang menyebabkan kamu sampai kepada Allah Ta'ala itu adalah dengan sebab fadl, kelebihan Allah. Dengan sebab kasih sayang Allah Ta'ala. Maka ada ulama kata dengan sebab apa? Keampunan, rahmat dengan mahabbah. Ada mengatakan bahawa dengan kelebihan fadl Allah dan juga ihsan Allah Ta'ala. Ini semua yang menyebabkan seorang tadi sampai kepada Allah. Jadi buat amal ibadat macam-macam pun maknanya tidak akan sampai pada Allah kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang makrifat itu wali ke Allah, wali ke ustaz. Jadi di antara wali ini umum, maknanya maka setiap wali-wali Allah Ta'ala itu adalah kekasih Allah. Setiap wali Allah Ta'ala itu kekasih Allah. Maka antara wali-wali Allah, sifat wali Allah yang pertama, semua ia ada dua. Satu, wali yang bersifat umum. Kata ulama, wali yang bersifat umum, semua orang yang beriman itu wali. Itu yang pertama. Yang kedua, wali yang bersifat khusus. Wali yang bersifat khusus itu yang kedua, wali yang bersifat khusus. Wali yang bersifat khusus itu ahli makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya. Baik. Maka seseorang tadi bila dia ini mencapai makrifat kepada Allah, ingat adalah daripada pilihan Allah. Ada satu cerita. Ada satu cerita. Satu orang fakir miskin, fakir dia pemuda, satu orang pemuda yang fakir, dia datang juga ke istana raja. Dia datang ke istana raja. Dia kata, saya datang ini nak meminang anak raja. Saya datang kepada istana ini, saya datang ke sini kerana nak meminang anak khalifah. Khalifah kata, baik. Tapi kalau kamu nak meminang anak aku, hendaklah kamu ini mendapatkan satu permata. Permata itu hanya ada di dalam istana Kisra. Istana Kisra, katanya. Lalu pemuda itu pun bertanya lagi, selain daripada istana Kisra, di mana? Kata pemuda tadi, kata raja tadi, selain daripada dalam istana Kisra, kamu ada di dalam dasar laut. Dalam dasar laut. Kalau kamu dapat datangkan permata itu, baik, aku akan bagi kepada kamu anak aku. Dia pun dengan semangat. Dia semangat, dia pergi ke tepi pantai. Bawa timba. Dia bawa timba. Bila dia pergi ke pantai, dia bawa timba. Dia ambil air setimba, dia cuah ke darat. Dia ambil air setimba, dia cuah ke darat. Dia ambil air setimba, dia cuah ke darat. Lautan. Tepi pantai dia buat gitu. Datang malaikat bertanya, ya Allah, hamba-Mu ni buat kenapa pelik ngak? Setiap hari ambil air ke lautan, timba ke darat. Esok pergi pulak. Jadi datang malaikat rasa hairan. Ya Allah, hamba-Mu ni buat kenapa? Dia ambil timba, dia timba air ke tu daratan. Allah berkata, wahai malaikatku, dia ingin mendapat permata. Permata kerana nak kahwin dengan anak raja. Malaikat pun berkata, sampai bila dia buat macam tu, sampai boleh tu? Allah Ta'ala kata, mu tengok tak, sungguh tak dia? Bersungguh. Kalau begitu, wahai malaikatku, datangkan permata ke dia. Datangkan permata ke dia. Lalulah dia timba-timba. Dalam timba-timba ada sungguh permata dalam timba tadi. Lalulah dia pun bawa permata tadi, jumpa ke raja. Sampai ke raja. Raja pun terkejut.
Raja pun terkejut. Lalu raja pun kahwinkan anak dia dengan pemuda yang dapat permata tadi. Kalau ikut logiknya, ikut akalnya, dia dapat permata tadi dengan cara dia timba tadi, tidak akan berjaya. Sampai bila-bila pun tak akan berjaya. Maknanya, nak sampai ke dasar laut macam mana? Tetapi diberi juga atas dasar kesungguhan. Maka ulama mengatakan ibadat kamu itu jalan saja nak mendapat rahmat keampunan. Tetapi sebenarnya Allah memberi makrifat ataupun Allah memberi pengenalan. Kamu mengenal Allah Ta'ala itu dengan sebab rahmat Allah Ta'ala beri kepada seseorang yang dia pilih. Fayusilu ilaika fayusiluka ilahi bima minhu ilaika la bima minka ilahi, maka disampaikannya engkau kepadanya dengan sesuatu yang daripada Allah kepadamu. Daripada fadalnya, kelebihannya, ihsannya, tiada dengan sesuatu daripadamu. Sesuatu daripadamu dengan ibadat kamu, tidak. Sebab itu kalau kita faham ayat ini, kita banyak infak pun kita tak bangga. Sebab kita tahu tu, infak ni bukan menyebabkan kita dapat rahmat. Tetapi dapat rahmat dengan sebab Allah yang memilih kita. Infak ini sebagai jalan. Kita begitu juga. Orang mengajar kita, dia mengajar banyak-banyak. Bukan satu jalan sabit dia mengajar, tidak. Tapi menyembah dengan sebab kasih sayang Allah. Kita buat taat ini supaya Allah kasih kita. Dengan kasih itulah menyebabkan seorang itu mencapai makrifat Allah. Maka dikatakan bahawa tiada dengan suatu daripada muka kepadanya daripada segala ilmu, amal dan hal. Dan tersebut di dalam khabar, dalam hadis sabda Nabi SAW, bala hawa syahwat itu dikeluarkan dengan tanah Adam dan barang yang ada dalam tabiat tiadalah boleh dipindahkan. Dan tetapi Allah Ta'ala juga yang mengurniakan dengan menutup ia atas orang yang dikehendaki daripada segala hambanya, maka dipakainya dengan pakaian daripada fadalnya dan juga dipakaikan dengan pakaian daripada fadalnya. Maka dikatakan bahawa sesungguhnya seseorang tadi disebut di dalam hadis bermula bala, ujian dan juga nafsu dan juga syahwat ini, maknanya yang dikeluarkan dengan tanah Adam dan barang yang ada pada tabiatnya tiada boleh dipindahnya. Tetapi Allah Ta'ala juga yang mengurniakan dengan menutupkan dia atas yang dikehendaki daripada segala hambanya. Jadi dikatakan bahawa seseorang tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kepada seorang tadi bala, dia mengurniakan kepada syahwat, bala dan seumpamanya tadi, benda itu tidak boleh keluar dalam dirinya. Nafsu, syahwat tak nak keluar dalam diri seseorang tadi. Tetapi Allah Ta'ala juga maknanya yang menutupi syahwat, bala dan seumpamanya. Macam kita nafsu. Nafsu tu boleh hilang pada diri kita. Tetapi Allah Ta'ala yang menutupi tadi dengan sebab apa? Dengan kelebihan. Dengan kelebihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka begitulah kita. Maknanya seseorang tadi tidak bolehlah maknanya tidak boleh seseorang tadi maknanya tidak akan mampu seseorang tadi untuk mengeluarkan dirinya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ada soalan ni, macam mana nak tahu dah sampai ke belum kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Jadi seseorang yang mencapai makrifat Allah Ta'ala, bagaimanakah dia mengetahui bahawa dia ni sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ada beberapa jalan, antaranya melalui seseorang tadi melalui bimbingan guru satu. Dengan guru tadi maknanya meletakkan bahawa seseorang tadi dengan tabiat tadi sehingga dia dapat merasakan bahawa
dia telah mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dengan maknanya pengakuan daripada guru, itu satu. Yang kedua dengan melalui seseorang tadi dapat meninggalkan segala sifat-sifat yang tercela di dalam dirinya. Dalam waktu yang sama dia telah merasakan di dalam dirinya rasa benar-benar bertauhid kepada Allah, sehingga dia dapat merasakan setiap sesuatu itu datang daripada Allah. Dengan erti kata tidak putus hatinya ingat kepada Allah. Ini antara orang yang dikatakan bahawa dapat antara jalan dia dapat dapat mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya ada satu orang jemaah kita mohon keluarganya yang ditimpa musibah Covid, kita doakan agar Allah Taala memberi kepada dia kesembuhan. Memberi pada dia kesembuhan. Adakah orang yang tiada guru boleh mencapai makrifat? Ingat begini, makrifat pilihan Allah. Boleh orang tu tak ada guru, Allah Taala bagi. Tetapi adatnya seseorang tadi ada guru. Ada guru. Ada kemakrifat Allah memberi. Tak ada guru pun boleh Allah Ta'ala beri. Tetapi kebiasaannya ataupun jalan ataupun adat mesti ada guru. Untuk dia dapat panduan untuk mencapai sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seandainya seseorang tadi tidak ada guru, maka hendaklah dia banyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat itu maknanya selawat itu, kerana selawat itu menempati guru, yakni boleh menjadi guru dia. Satu lagi soalan, orang yang sampai makrifat itu akan berkekalan ke makrifatnya. Tidak semestinya. Orang yang mencapai makrifat kadang-kadang boleh tercabut makrifat dia. Walaupun dia sudah mencapai makrifat, tetapi boleh tercabut makrifatnya dengan sebab-sebab yang tertentu. Tapi kebiasaannya orang yang telah mencapai makrifat itu maknanya dia itu dalam keadaan dikekalkan, dipelihara. Siapa yang mencapai makrifat biasanya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa kita sudah lebih masa ni, insya-Allah kita sambung akan datanglah. Sambung akan datang pada muka surat yang ke-82. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan. Maknanya moga-moga Allah Taala beri keampunan. Jadi keluarga yang sakit kita mohon kepada Allah agar disembuhkan, dan juga kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala menjaga kita daripada wabak. Tadi petang ada banyak, hari ni orang bertanya pada Ustaz, bagaimana dengan kita ini selepas mengambil vaksin kata jadi tak semangat beribadat. Kita tak boleh begitu. Bahkan kita terus kuat beribadat, kita hanya mohon pada Allah. Ingat, kita pegang begini saja, sesuatu tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat kecuali Allah. Ada yang memberi manfaat. Jadi jangan melemahkan semangat kita, teruskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita kembali kepada Allah. Amalkan amalan sunnah, berbekam, makan madu, batu sauda, amalkan. Dalam waktu yang sama kita maknanya berdoa kepada Allah Taala agar Allah Taala memberi kesembuhan. Pegang bahawa sesuatu makhluk tidak memberi kesan, tidak akan memberi kesan, tidak akan memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Oleh kerana itu mohonlah kepada Allah Taala agar Allah Taala memberi memberi kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Taala menyembuhkan kita, memberi kebaikan kepada kita semua. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Insya-Allah kita sambung malam besok. Minta maaf di atas kelemahan, kekurangan. Ustaz bukanlah orang alim, bukanlah orang yang soleh. Hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.